Silakan Syah. Ya, Atikah. Persiapan akhir Majlis Perasmian Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Padang Pekan Tuaran esok giat dilakukan. Terus bersama Saira Samain di Padang Pekan Tuaran untuk laporannya. Terima kasih Ijam. Majlis Perasmian Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan dijangka dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Ismail Sabri Yaakob. Pastinya pelbagai aktiviti menarik diatur bagi memeriahkan lagi sambutan. Untuk itu kita bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Belia Jabatan Belia dan Sukan Negara Dr. Zainal Sharif. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Baik Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan mengenai persiapan akhir sambutan perasmian untuk esok. Terima kasih kepada pihak RTM yang bersama kami menyokong untuk memeriahkan pelaksanaan dan sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan yang diadakan di Padang Tuaran ini. Persiapan untuk besok yang mana majlis perasmiannya akan berlangsung di sebelah pagi. Kita telah melaksanakan 2 kali rehearsal untuk memantapkan perjalanan dan juga atur cara majlis perasmian. InsyaAllah semuanya telah berjalan lancar dan diatur dengan penglibatan bukan sahaja daripada kementerian dan agensi di peringkat persekutuan tetapi juga secara keseluruhan agensi di peringkat negeri Sabah. Baik Doktor, mungkin berapa ramai dijangka hadir bagi memeriahkan majlis perasmian esok? Secara keseluruhan untuk karnival ini yang berlangsung daripada Jumaat, Sabtu dan Ahad akan melibatkan 10,000 penyertaan, tetapi untuk majlis perasmian besok saja kita mensasarkan dalam 5,000 orang belia akan berada di Padang Tuaran. Dalam kesempatan ini mungkin Doktor boleh mewar-warkan kepada orang ramai untuk hadir bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Belia ini. Saya menyeru golongan belia dan juga masyarakat setempat turun beramai-ramai ke Padang Tuaran kerana di sini bukan saja ada 50 bus pameran yang menawarkan dan mempamerkan perkhidmatan yang ada daripada agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan pertubuhan bukan kerajaan, tetapi yang paling menarik untuk belia selain daripada aktiviti pameran, ada acara sukan, ada acara jati diri, ada perkhemahan daripada pengakap juga, dan yang paling penting ada disediakan carrier ataupun penglibatan daripada 30 syarikat yang menawarkan 1,000 peluang pekerjaan untuk belia setempat mengambil peluang datang ke Padang Tuaran dan mengambil bahagian di dalam aktiviti-aktiviti yang kami sediakan, dan ambillah kesempatan untuk menghadiri walk-in interview yang disediakan oleh syarikat-syarikat yang mengambil bahagian yang mencari pekerja-pekerja di kalangan belia setempat. Jadi datang beramai-ramai dan sama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Negara di Padang Tuaran. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian sebentar tadi. Baik, kepada warga Sabah khususnya yang berada di daerah Tuaran, jangan lepaskan peluang, sama-sama kita meriahkan Karnival Hari Belia Negara ini. Sekian dulu perkongsian saya dari Padang Tuaran. Kita kembali kepada Ijam. Terima kasih Sahira dengan laporannya di Tuaran. Penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi, bukti kesungguhan kerajaan dalam melindungi kebajikan rakyat terutamanya golongan kurang berkemampuan ketika harga barangan kian meningkat. Pengguna di Sanakan yang ditemui menyifatkan penubuhan itu sebagai langkah segera dan tepat pada masanya. Penubuhan jawatan kuasa jihad inflasi ini menunjukkan bahawa kerajaan bukanlah melepaskan tangan dalam membantu rakyat, bahawa kerajaan sebenarnya bersungguh-sungguh dalam memastikan bahawa keadaan ekonomi kosara hidup di Malaysia ini terkawal. Ianya sangat baguslah kerana tidak kita nafikan pada masa sekarang terdapat kenaikan harga barang. Jadi dengan adanya pasukan jihad inflasi ini, ianya dapat membantu memantau kenaikan harga barang, terutama sekali barang kawalan. Amat berpuas hatilah. Cukup baiklah itu satu badan yang membantu pengguna-pengguna untuk mendapatkan barang keperluan sehariannya, mengelakkan daripada barang-barang itu keluar daripada negara kita. Sebagai contoh, dia keluar ke negara-negara jiran-jiran kita. Pasukan khas jihad tangani inflasi dipengerusikan Menkom Tan Sri Anwar Musa bertujuan membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup selain menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Sambutan Hari Guru merupakan salah satu manifestasi apresiasi bagi menghargai jasa dan khidmat bakti yang dicurahkan warga pendidik. Uniknya, sempena sambutan Hari Guru di Papar kali ini, kemeriahan majlis diserikan dengan penampilan busana tradisi pelbagai etnik di Sabah.
Berbangga dengan idea ini, Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Alamin menyifatkannya sebagai wadah menonjolkan keunikan budaya rakyat pelbagai kaum. Satu kelainan telah pun dipamerkan oleh PPD Bapar. Saya cukup bangga dengan menampilkan busana kebudayaan negeri Sabah. Ini sekaligus menggambarkan bahawa guru-guru juga bersama-sama dengan masyarakat lain untuk kita menghargai kekayaan kebudayaan. Jadi saya minta kepada guru-guru juga semua menerapkan di sekolah masing-masing untuk kita membudayakan. Ketika berucap dalam majlis ini, Datuk Muhammad berkata, guru yang diibaratkan sebagai jurutera bagi pemimpin masa depan berperanan penting dalam merealisasikan aspirasi kerajaan untuk terus memajukan bidang pendidikan sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat. Susulan air pasang besar yang diramal berlaku antara 14 hingga 17 Julai ini, tinjauan sekitar Tanjung Aru, Kota Kinabalu mendapati terdapat limpahan akibat situasi air laut pasang besar. Laman web rasmi Pusat Hidrografi Nasional PHN, air pasang antara 14 hingga 17 Julai adalah sekitar 2.13 hingga 2.3 ketinggian paras air. Fenomena ini berlaku disebabkan pengaruh tarikan graviti bulan dan matahari. Hujan lebat yang berlaku semalam turut mempengaruhi limpahan air laut memasuki kawasan pantai. Sementara itu, melalui tinjauan cuaca pula dilaporkan tidak ada sebarang amaran cuaca berkaitan fenomena tersebut. Lazimnya, semasa musim barat daya, angin bertiup secara konsisten dari arah barat daya dengan kelembapan udara yang lebih rendah dan kadar atmosfera yang lebih stabil. Walau bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribu peti berikutan fenomena garis badai masih boleh berlaku di pantai barat Semenanjung dan barat Sabah. Buat masa kini, tiada amaran ribu peti dikeluarkan berhubung dengan fenomena tersebut. Orang ramai terutama penduduk yang tinggal di pesisir pantai dinasihatkan berwaspada dengan fenomena air pasang besar tersebut. Baik, paparan itu mengakhiri berita dari negeri di bawah bayuh. Kekal bersama berita wilayah bagi perkembangan dalam negeri. Selanjutnya,